Salam sejahtera, saya Vivianissia Markus dengan nombor metrik DZ24110087. Tajuk pembentangan kami kali ini ialah Skandal SRC International. Kita akan mulakan dengan pengenalan tentang SRC International. Syarikat SRC International Sendirian Berhad merupakan sebuah syarikat satu Malaysia, Development Berhad atau dengan nama singkatnya 1MDB sebelum diambil alih oleh Kementerian Kewangan pada tahun 2012. Syarikat ini diwujudkan dengan tujuan untuk melabur dalam sektor sumber tenaga strategik di peringkat antarabangsa termasuk tenaga boleh diperbarui dan arang batu. SRC International telah menjadi tumpuan umum setelah penglibatannya dalam skandal kewangan yang berskala besar. Ia juga turut membabitkan tokoh politik terkemuka negara. Dana daripada SRC International didakwa telah disalahguna dan disalurkan ke akaun pribadi tertentu termasuk bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Razak. SRC telah meminjam sebanyak 4 bilion ringgit Malaysia daripada kumpulan wang persaraan dengan jaminan daripada Kerajaan Persekutuan. Memandangkan sebahagian besar dana ini telah digunakan di merata dunia, kerajaan mengambil langkah yang sewajarnya untuk mengembalikan seberapa banyak dana 4 bilion ringgit Malaysia tersebut. Kes ini telah mencetuskan siasatan dan pembicaraan di peringkat nasional dan antarabangsa serta mencemarkan reputasi institusi-institusi kewangan negara. Seterusnya, latar belakang mengenai SRC International Sendirian Berhad. Ia ditubuhkan pada 7 Januari 2011 sebagai sebuah syarikat milik penuh Satu Malaysia Development Berhad atau dengan nama singkatnya 1MDB, iaitu sebuah syarikat pelaburan strategik milik kerajaan Malaysia. Penubuhan ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk meneroka dan melabur dalam sektor sumber tenaga strategik, terutamanya di luar negara. Namun, pada tahun 2012, pemilikan SRC International telah dipindahkan daripada 1MDB kepada Kementerian Kewangan diperbadankan. SRC International menjadi perhatian umum apabila siasatan mendapati sejumlah besar dana syarikat tersebut telah disalahgunakan, termasuk 42 juta ringgit Malaysia ke dalam akaun pribadi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kes ini juga telah mencetuskan siasatan besar-besaran oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Polis Diraja Malaysia serta agensi-agensi antarabangsa. Salam sejahtera, saya ucapkan Zahri Mabau akan membentangkan kronologi kes bagi SRC International. Pada 2015, dunia dikejutkan apabila akhbar antarabangsa iaitu Wall Street Journal mendedahkan bahawa sejumlah wang yang besar termasuk RM42 juta daripada SRC International telah dimasukkan ke dalam akaun pribadi bekas Perdana Menteri kita iaitu Najib Tun Razak. Tetapi, Najib Tun Razak menafikan dakwaan tersebut. Segalanya berubah selepas pilihan raya umum ke-14 pada Mei 2018 apabila kerajaan baru mengambil alih pentadbiran dan membuka semula siasatan terhadap SRC dan 1MDB. Pada 3 Julai 2018, beliau ditahan oleh pasukan petugas khas 1MDB di rumahnya di Langgak Duta, Kuala Lumpur kira-kira jam 3 petang dan dibawa ke lokap SPRMT Putrajaya. Pada 4 Julai 2018, pendakwaan pertama dilaksanakan apabila Najib dituduh atas kesalahan salah guna kuasa dan penyelewengan. Pada 4 Julai 2018 juga, Najib didakwa buat pertama kali di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 3 pertuduhan CBT dan 1 pertuduhan salah guna kuasa berhubung dana SCR International berjumlah RM42 juta kemudian kes ini dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Pada 3 April 2019, perbicaraan bermula selepas Hakim Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk mengisytiharkan 7 pertuduhan terhadap sebagai tidak sempurna. Pada 27 Ogos 2019, pendakwaan menutup kesnya selepas 58 hari perbicaraan dan mendengar 57 saksi. Pada 11 November 2019, Mahkamah Tinggi memerintahkan Najib untuk membela diri terhadap semua 7 pertuduhan selepas mendapati pendakwaan berjaya buktikan terdapat unsur menggunakan kedudukan, pecah amanah dan pengubah wang haram. Pada 3 Disember 2019 juga, Najib memberi keterangan membela diri di Mahkamah Tinggi sebagai saksi pertama pembelaan bagi menjawab pertuduhan terhadapnya.
Pada tanggal 28 Julai 2020, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda RM10 juta terhadap Najib selepas mendapati beliau bersalah atas semua 7 pertuduhan. Pada 19 Oktober 2020, Najib failkan petisyen rayuan yang mengandungi 307 alasan beliau sepatutnya dibebaskan daripada semua pertuduhan. Pada tanggal 18 Mei 2021, Mahkamah Rayuan tangguhkan keputusan ke satu tarikh yang ditetapkan kelak selepas selesai dengar hujahan kedua-dua pihak yang berlangsung selama 15 hari. Pada tanggal 23 November 2021, Mahkamah Rayuan tetapkan 8 Disember untuk keputusan rayuan. Namun, Najib failkan permohonan untuk tangguhkan keputusan rayuannya kerana beliau perlu jalani kuarantin sendiri selama 7 hari hingga 12 Disember setelah kembali dari Singapura dan hanya boleh hadir di mahkamah atau perhimpunan awam mulai 12 Disember. Pada 7 Januari 2022, Najib mohon Mahkamah Persekutuan mendengar rayuannya bagi mengemukakan bukti baharu dalam kes SRC terlebih dahulu. Pada 2 Mac 2022, Mahkamah Persekutuan tolak permohonan Najib untuk mengosongkan tarikh pendengaran rayuan kes itu susulan dakwaan terdapat bukti baharu dalam usaha beliau untuk mengetepikan sabitan dalam kes SRC International yang dijadualkan pada 15 dan 16 Mac. Pada tanggal 16 Mac 2022, Najib gagal buat kali kedua mengemukakan bukti baharu dalam rayuan kes SRC. Pada tanggal 29 April 2022, Mahkamah Persekutuan telah menetapkan 10 hari pada Ogos untuk mendengar rayuan Najib terhadap sabitan dan hukuman penjara bagi kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC International. Pada tanggal 31 Mei 2022, Jonathan Laidlaw, Peguam Diraja dari United Kingdom, failkan notis usul saman pemula bagi mewakili Najib dalam rayuan kes SRC International. Pada tanggal 13 Jun 2022, pendakwaan memfailkan affidavit bagi membantah permohonan Laidlaw untuk mewakili Najib dalam rayuan kes SRC International. Pada tanggal 27 Jun 2022, Majlis Peguam memfailkan affidavit membantah permohonan Laidlaw untuk mewakili Najib dalam rayuan akhir SRC International. Pada 15 Ogos 2022, Mahkamah Persekutuan membenarkan permohonan pembelaan untuk meminda notis usul Najib bagi mengemukakan bukti baharu dalam rayuan terakhirnya dalam kes SRC International pada tanggal 16 Ogos 2022. Pada tanggal 16 Ogos 2022, Najib gagal dalam permohonannya untuk mengemukakan bukti baharu pada rayuan terakhir kes SRC International. Tanggal 2 September 2022, Najib memfailkan petisyen untuk mendapatkan pengampunan yang di Pertuan Agong. Pada tanggal 5 Januari 2023, Najib memfailkan petisyen kepada Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan penahanan arbitrari, memohon agar dibebaskan daripada penjara atau kes SRC International sendirian berhad dibicarakan semula. Pada tanggal 13 Mac 2023, Mahkamah Persekutuan menetapkan 31 Mac untuk keputusan permohonan Najib bagi menyimak sabitan dan hukumannya dalam kes SRC International. Pada tanggal 31 Mac 2023, Mahkamah Persekutuan dalam keputusan Majoriti 4-1 hari ini menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk menyimak semula sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC International sendirian berhad. Tanggal 2 Februari 2024, Lembaga Pengampunan memaklumkan mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur setuju mengurangkan hukuman dan denda yang dikenakan terhadap Najib. Tanggal 1 April 2024, permohonan bagi kebenaran yang difailkan pada April, Najib memohon perintah bagi maksa sama ada semua atau satu daripada responden menjawab dan mengesahkan kewujudan dekri tambahan itu yang bertarikh 29 Januari. Pada 3 Julai 2024, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman ke atas 8 responden termasuk kerajaan bagi mencabar kewujudan titah adendum. Pada tanggal 9 Julai 2024, Najib telah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang menolak permohonannya untuk memulakan semakan kehakiman bagi mencabar kewujudan titah adendum didakwa dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 bagi membolehkan beliau menjalani baki hukuman penjara sebagai tahanan di rumah. Selamat sejahtera. Nama saya Lavania, anak perempuan Jaya Sangka dari KR Seksyen 103. Nombor metrik saya adalah PG24110413 dan saya wakil dari kumpulan kami yang bertajuk Kes Rasuah di Malaysia, Isu dan Implikasi. Hari ini saya akan membentangkan tentang salah satu rasuah paling berprofil tinggi di negara kita, iaitu skandal SRC International yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak.
Fokus saya adalah kepada 3 kesalahan utama yang beliau telah disabitkan, iaitu pecah amanah jenayah, penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram, termasuk akta-akta yang berkaitan dengan setiap pertuduhan tersebut. Poin yang pertama adalah pecah amanah jenayah. Datuk Seri Tun Najib telah menggunakan kedudukannya untuk mengalihkan wang amanah milik SRC International sebanyak RM42 juta ke dalam akaun peribadi beliau. Wang itu sepatutnya digunakan untuk pelaburan strategik demi kepentingan negara, tetapi telah disalahgunakan bagi tujuan peribadi. Akta-akta berkaitan kes ini adalah berikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Seksyen ini digunakan bila seseorang penyawat awam atau ejen menyalahgunakan wang atau harta yang diamanahkan kepadanya. Dalam kes ini, Najib sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dikira sebagai ejen negara. Hukuman bagi kes ini adalah penjara 2 hingga 20 tahun, sebat dan denda jika sabit kesalahan. Poin kedua adalah penyalahgunaan kuasa. Datuk Seri Tun Najib menyalahgunakan jawatannya untuk meluluskan jaminan kerajaan kepada pinjaman RM4 million dari KWAP, iaitu kumpulan wang persaraan kepada SRC. Tindakan ini membolehkan SRC mendapat dana dengan mudah yang kemudian sebahagian daripadanya kembali kepada akaun peribadi beliau. Akta-akta berkaitan kes ini adalah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009. Seksyen ini melarang mana-mana orang yang mempunyai kuasa rasmi daripada menggunakan kuasa itu untuk mendapatkan keuntungan sendiri atau untuk orang lain. Tetapi, Najib langgar seksyen ini sebab dia guna kuasa rasmi untuk meluluskan sesuatu yang akhirnya beri faedah pada dirinya. Hukuman bagi kes ini adalah penjara sehingga 20 tahun dan denda tak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau minimum RM10,000. Poin yang ketiga adalah pengubahan wang haram. Datuk Seri Tun Najib menerima RM42 juta yang berasal dari dana SRC dan cuba menyembunyikan sumber sebenar wang tersebut. Beliau menggunakan wang ini untuk membayar barangan mewah dan servis peribadi tanpa melaporkan secara sah. Akta berkaitan kes ini adalah Seksyen 4 dalam kurungan 1B Akta AMLA 2001. Akta ini diwujudkan untuk mencegah aktiviti pengubahan wang haram, iaitu proses di mana seseorang menyembunyikan atau menukar wang hasil jenayah supaya kelihatan halal. Selain itu, Seksyen 4 dalam kurungan 1B melarang seseorang daripada terlibat dalam transaksi yang melibatkan hasil aktiviti haram. Hukuman bagi kes ini adalah penjara hingga 15 tahun dan denda tak kurang 5 kali ganda nilai wang haram yang terlibat. Salam sejahtera, saya Syarani Shantira Timur Tunjau dari KIAR Seksyen 103. Nombor kad matrik saya ialah BG24110449. Hari ini saya akan membincangkan tentang kesan isu skandal SRC International kepada negara dan rakyat. Kesan yang pertama ialah ketidakstabilan ekonomi. Rasuah menyebabkan penyalahgunaan sumber dan kekayaan negara sehingga dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Ini mengakibatkan nilai ringgit semakin jatuh dan pasaran saham akan menjadi tidak stabil sehingga pelabur asing hilang keyakinan untuk melabur di negara kita. Akibatnya, kesannya pertumbuhan ekonomi negara terganggu dan rakyat semakin terhimpit dengan kemiskinan. Kesan yang kedua ialah kehilangan kepercayaan kepada institusi dan pihak berkuasa. Apabila rasuah ini dilakukan oleh pemimpin dan institusi kerajaan seperti yang berlaku dalam skandal ini, rakyat akan mulai hilang kepercayaan terhadap keadilan dan ketulusan pentadbiran. Rakyat dia akan menjadi
berasa tidak berpuas hati dan bersikap acuh tidak acuh sehingga mereka enggan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa. Dan akhirnya kestabilan dan keamanan negara juga turut terjejas apabila fungsi institusi menjadi lemah. Seterusnya ialah menghalang pembangunan negara. Rasuah menyebabkan sumber yang sepatutnya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebajikan rakyat telah disalahguna. Rakyat yang memerlukan bantuan tidak dapat dilayan secara wajar, sehingga jurang kemiskinan di antara mereka menjadi semakin ketara. Kesannya, kemajuan negaraan tergendala dan rancangan jangka panjang negara tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Kesan yang terakhir ialah menjejaskan sistem perundangan dan pemerintahan. Apabila pemimpin terlibat dalam sebuah isu rasuah seperti isu skandal SRC International, sistem pemerintahan akan menjadi lemah dan tidak berkesan. Undang-undang pula menjadi tidak adil dan berat sebelah. Tekanan politik dia boleh mempengaruhi institusi penting seperti polis, SPRM dan mahkamah. Ini bukan sahaja mampu merosakkan institusi negara, tetapi juga boleh mencetuskan ketidakstabilan politik. Negara akhirnya kehilangan kredibiliti di peringkat antara bangsa. Halo, saya Sebastian dan saya akan membentangkan tentang bagian terakhir dalam pembentangan kami, yaitu langkah-langkah dan rumusan presentation ini. Baiklah, antara langkah efektif yang kita boleh guna untuk menangani case daripada SRC ini dapat berlaku lagi adalah nomor satu, kita didik rakyat kita tentang bahaya rasuah, dan bukannya bahaya lah, apa itu rasuah, apa bahaya itu rasuah, apa kesan dia, dan cara-cara untuk tidak terlibat dengan rasuah, seterusnya cara untuk melapor ini rasuah. Oke, nomor dua adalah penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ini dalam bahasa pasarnya, pedulilah dia tuh YB kah, orang besar kah, dalam case ini mantan Perdana Menteri kah, pukul sama rata. Kau buat rasuah, baju oranye, cotton, di jail. Kalau disabit kesalahan, pindah pergi penjara. Nah kisah, kau ini jawatan apa, pernah jawat ini kah, apakah itu? Kalau kau buat rasuah, pukul sama rata, masuk penjara. Nomor tiga, transparency. Transparency ini adalah contohnya kalau dalam government kau kena bagi dana lah, ataupun government organisasi biasa pun kau kena bagi duit. Transparency dalam konteks ini adalah kau kasih tunjuk itu duit itu nomor satu datang dari mana, nomor dua duit itu guna untuk apa, nomor tiga duit itu pergi mana, nomor empat yang duit yang kau pergi sana sini itu guna dia untuk apa? And finally, adakah objektif utama kau guna atau duit itu tercapai atau tidak? Manalah tahu itu duit kau guna bikin hospital, ya, tapi duit yang hospital yang kau mau buat itu objektifnya adalah harga 100 juta, tapi yang kau buat 50 juta. Yang 50 itu gimana? Kau beli kereta kah? Apa kereta harga 50 juta? Lamborghini kah? Oke, next. Kita reform government. Kita reform sistem check and balance dia. Sebab dalam case SRC ini, sebab dia berkaitan dengan PM kan time itu. So, orang takut. Sebab belum ada sistem check and balance. Ada sebenarnya PAC time itu. Tapi PAC, Public Accounts Committee time itu, dia belum berapa di-empower. So, untuk mengelakkan daripada SRC ataupun benda ini berlaku lagi, kita empower government. Dia boleh juga, selain daripada kalau kita guna konteks organisasi kita sendiri kan, kita buat satu jawatan kuasa khas untuk cek apa penggunaan keuangan kita. Kita audit balik, tanya soalan, duit ini dari mana, duit ini kau guna untuk buat apa, siapa yang pegang ini duit, siapa yang ada akses kepada ini duit. Begitu check and balance, itu yang kita mau. Oke, nomor 5, ini saya sokong betul-betul. Declare harta kau. Oke, kita tahu politician, orang besar, YB, PM, ini berduit. Kita memang tahu orang sudah kaya. Tapi, apa yang kita mau tahu adalah berapa jumlah harta orang yang sebenarnya. Kali dia tulis dekat Wikipedia page dia, net wealth dia adalah
10 juta. Tapi dia berbelanja macam orang yang ada 1 billion. Nah, contohnya begitulah. So, kita wajibkan siapa-siapa yang pegang jabatan tinggi, siapa-siapa yang penjabat awam, disclaimer, kalau penjabat awam mau declare harta ada orang boleh aja. Tapi kalau boleh yang macam pengarah begitu, ini my personal opinion, diwajibkan untuk istihar harta ada orang supaya orang ini nampak lagi transparent lah. And of course, nomor 6, kita empower kita punya rakyat dan media untuk bertindak sebagai pemantau dan pembongkar rahasia. Kalau contohnya kita ini pegang kuasa kan, contohnya lah, antara benda yang paling kita takut adalah media dan rakyat kita sendiri. Sebab kalau media ini, orang yalah media kan suka bertanya-tanya, orang yang akan bongkarkan rahasia-rahasia, orang akan korek sana korek sini untuk tahu full story. Dan kalau kita, contohlah kan kita mau mengelakkan rasuah, bukan menangani rasuah ini, kita empower media. Bagi orang jangan kalau dalam bahasa Inggrisnya media intimidation. Jangan adakan media intimidation. Biarlah kalau media mau tanya pasal oke, itu jambatan yang begini siap sudah, tapi dia tanya juga pasal itu jambatan, kau jawab lah. Lagi satu pasal rakyat nih. Rakyat ini yang actually bahaya. Bukan bahaya lah, bahaya kalau kau itu koruptor. Sebab kita dalam demokrasi, rakyat yang undi kita juga kan. So, rakyat ini mereka boleh tekan kita dengan cara yang paling senang lah, turun demo. Kalau rakyat turun demo, habislah kita. Habislah kita kalau koruptor maksud saya. Oke, rumusannya saya pendekkan saja. Melalui perbincangan ini kita dapat kenal pasti apa kronologi perkembangan utama case SRC ini, apa penglibatan DS Najib, dan macam mana negara luar tengok Malaysia time itulah sepanjang perjalanan case ini. Kita juga dapat melihat apa kesan dia kepada negara kita, tapi dalam masa yang sama kita juga dapat mengenal pasti usaha yang efektif yang kita boleh buat untuk tangani case seperti SRC ini daripada berlaku lagi. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian.